Hello guys, welcome back to my channel Rosie Zeg yo. Okay, hari ni saya nak sharekan ataupun nak kongsikan dengan anda semua di luar sana, pecinta-pecinta kucing, tentang 3 asas penjagaan kucing bagi pemula ataupun newbie. Okay, hari ni saya nak berkongsikan dengan anda di luar sana, pecinta-pecinta kucing, tentang 3 asas penjagaan kucing bagi pemula ataupun newbie. Okay guys, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rosie Zeg. Saya mempunyai pengalaman memelihara kucing selama lebih kurang 30 tahun. Okay, sepanjang 30 tahun saya berpengalaman memelihara kucing ni, berbagai bakalah yang saya pernah pelihara. Kemudian berpuluh-puluh ekor juga yang saya pernah pelihara, sampai saya tak ingat lah berapa puluh ekor kan. Dah lama sangat kan. Silih bergantilah. Biasalah kan kucing hayat dia tak lama, jadi sentiasa keep on replaceable lah. Jadi sentiasa berganti. Sebabnya saya start pelihara kucing ni daripada usia 5 tahun lagi. Sehingga sekarang ni tak pernah lagi dalam kehidupan saya ni tak ada kucing. Tak pernah lagi. Sebab tak tahulah nak cakap kenapa. Sebab kalau tak ada kucing rasa kosong. Tak ada boyfriend tu biasa. Dalam kehidupan saya tak ada boyfriend biasa. Tapi kalau tak ada kucing tak boleh. Dia jadi macam, tak tahulah nak cakap, memang rasa macam kosong lah. Jadi sentiasa kena ada. Untuk sekarang ni saya mempunyai 2 ekor kucing, iaitu yang berusia 12 tahun senior cat, dan juga 3 tahun. Selain daripada itu juga saya ada memelihara sugar glider yang berusia hampir 2 tahun. Jadi dengan adanya sedikit ilmu ataupun sedikit pengalaman yang saya ada, saya nak kongsi dengan anda di luar sana, terutama yang newbie ataupun yang pemula, yang memang anda buat keputusan nak pelihara kucing tapi tak tahu macam mana nak bela ataupun nak tahu tips-tips yang lebih lanjut tentang pengurusan kucing. Jadi saya akan sharekan dengan anda semua. Saya berharap video ni menjadi manfaat kepada semua pecinta-pecinta kucing. Okey, tanpa membuang masa, let's check it out. Apa 3 perkara asas dalam penjagaan kucing bagi newbie ataupun pemula? Okey guys, apa yang perlu korang ada apabila korang buat keputusan nak pelihara kucing? Mestilah korang kena ada kucing. Bila dah ada kucing, korang kena pasti usia kucing korang. Adakah korang nak pelihara kitten ataupun korang nak pelihara kucing yang dah dewasa ataupun kucing yang dah besar? Kerana ada sedikit perbezaan penjagaan terhadap kedua-dua kategori ni, adult dan kitten. Okey, apa perkara asas pertama yang korang perlu ada apabila korang dah memiliki kucing? Iaitu korang perlu ada makanan kucing. Okey, makanan kucing ni pula terbahagi kepada 2 kategori, iaitu dry food dan juga wet food. Dry food dengan wet food ni pula, kalau korang pergi tengok dekat pet shop ke ataupun korang pergi dekat pasar raya ke, korang akan tengok ada banyak sangat rangkaian jenama ataupun brand-brand yang terdapat di pasaran. Jadi ni berbalik kepada diri anda sendiri, berapakah bajet yang anda akan allocate untuk kucing anda. Okey, berapa harga makanan kucing di pasaran? Okey, kalau untuk harga yang wet food sekitar RM1.20 dan ke atas, bergantung kepada jenama. Begitu juga dengan dry food. Dry food pun bergantung kepada jenama yang anda pilih, tetapi range harga sekitar daripada RM10 ke atas. Okey, tips penjagaan kitten sekiranya anak kucing korang yang dah putus susu dengan ibu kucing, korang boleh start bagi makan wet food. Okey, makanan yang basah. Okey, makanan basah, kalau korang pergi dekat kedai ataupun pergi dekat pet shop, korang boleh beli wet food yang tertera perkataan kitten. Kenapa korang kena beli wet food kitten dan tak digalakkan membeli wet food yang dewasa? Kerana teksturnya agak berbeza. Tekstur dia lebih lembut dan mudah dihadam oleh anak kucing. Okey, bagi tips kedua, bagi kucing yang masih lagi menyusu, korang jangan pandai-pandai bagi susu Enlin, susu Dutch Lady ataupun susu-susu yang korang minum. Jadi, korang kena pergi dekat pet shop beli
susu yang memang khas untuk kitten, untuk anak kucing. Sebab apa? Tak boleh guna susu-susu yang suka-suka yang korang minum. Tak boleh bagi kucing korang minum sebab nanti perut anak kucing tak boleh hadam. Kemudian diorang akan cirit-birit dan sakit perut. So, tak bagus untuk kesihatan kucing. Jadi, korang kena beli yang khas untuk susu kucing ataupun susu kitten. Jadi, korang kena beli khas susu kitten yang terdapat dekat pet shop yang berdekatan dengan anda. Tahukah korang berapa kali kucing makan dalam sehari? Cuba teka. Berapa kali kucing makan dalam sehari? Jawapannya ialah bergantung kepada usia kucing dan juga tahap kesihatan kucing. Biasanya orang mengatakan yang kucing ni makan 2 hingga 5 kali. Tapi sebenarnya bergantung kepada kucing anda. Jadi inilah tugas korang sebagai ibu bapa kucing ataupun owner kucing untuk memastikan behavior kucing korang terhadap pemakanan. Kerana setiap seekor kucing itu behavior mereka berbeza-beza. Ada yang jenis makan sikit-sikit tapi 5 kali. Dia maksudnya berulang, walaupun sedikit tapi dia berulang. Ada yang jenis makan 2 kali pun dah okey dah. 2 kali pun dah okey tapi dalam portion yang banyak. Sebab tu saya cakap bergantung kepada usia dan juga tahap kesihatan kucing. Okey, macam kucing saya pula, diorang jenis makan yang sedikit tapi berulang. Maksudnya, contohnya saya bagi contoh pukul 8 pagi saya dah bagi diorang makan wet food. Kejap lagi pukul 11 pagi dah minta, dah miau-miau dah minta nak makan dry food. Kemudian pukul 2 petang garang minta lagi dan seterusnya. Jadi korang kena kenal behavior kucing korang. Terdapat juga kucing yang jenis pasif, yang jenis senyap, yang korang bagi dia makan. Kalau korang tak bagi, dia pun buat relax je. Jadi korang kena kenal pasti yang jenis-jenis kucing yang pasif ni korang kena bagi makan dalam kadar yang cukup dengan waktu yang sesuai. Okey, menyentuh tentang makanan, saya sarankan korang kat luar sana yang buat keputusan untuk memelihara lebih daripada seekor kucing, korang kena sediakan bekas makanan yang bersih kepada kucing anda setiap satu. Maksudnya tak payah nak share-share sangat. Kenapa saya galakkan korang untuk membeli bekas makanan setiap satu? Sebab ada yang jenis kucing yang behavior dia kedekut. Dia tak nak bagi share-share. Tak boleh, aku seorang je. Ada yang jenis macam tu. Nanti takutnya bila dah ada yang perangai macam tu, yang kuat makan ni nanti dapat semua portion. Yang kena bully ni sekarang dah kurang nutrisi, tak dapat cukup makan. Kan kesian. Lepas tu nanti bergaduh lah, apalah. So, tak bagus. Jadi, apa yang korang kena buat ialah korang kena beli mangkuk ataupun bekas makanan mereka setiap satu. Jadi, kucing korang pun happy. Sebab apa? Kucing dapat makan makanan dengan secukupnya dan cukup nutrisi. Okey, saya nak bagi tips untuk dry food. Okey, macam tadi saya cakap, korang kena kenal pasti kucing korang, behavior dia jenis makan yang macam mana. Kalau macam saya, kucing saya jenis makan yang sikit-sikit tapi berulang. Jadi apa yang saya buat ialah saya bagi portion setiap kali adalah ngam-ngam je untuk sekali makan. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab saya nak mengelakkan pembaziran berlaku. Sebab apa? Bila dry food ni terdedah kepada udara, dia akan masuk angin. Bila masuk angin, kucing dah tak nak makan. Kucing dah tak happy nak makan. So, dia akan minta yang baru. Jadi, hujung-hujung nanti korang akan buang. Jadi, membazir kan? Betul tak? Jadi, apa yang korang kena buat ialah bagi ngam-ngam. Cukup-cukup makan. Dan kepada kucing yang suka makan, kalau korang bagi banyak mana pun dia habiskan juga. Kalau sejenis macam tu, korang kena hadkan pemakanan kucing korang supaya dia tak jadi obesity. Okey guys, perkara asas yang kedua yang korang perlu ada apabila korang memiliki kucing ialah pasir kucing. Menyentuh pasal pasir kucing ni. Pasir kucing ni kalau korang pergi kat pet shop ke kan, pergi dekat mana-mana supermarket ke, banyak sangat jenama dan juga banyak sangat jenis. Contohnya ada pasir yang pasir biasa, pasir yang berderai. Ada yang jenis pasir yang clamping, ada yang serbuk kayu, ada yang jenis pellet, ada yang jenis kristal, ada yang jenis premium, macam-macam ada. Jadi macam saya cakap, berbalik kepada bajet anda. Okey, berbalik kepada bajet anda, berapakah yang anda akan allocate untuk membeli pasir. Jadi terpulang kepada anda sendiri, pasir apa yang korang decide nak beli.
Okey, untuk pemula, saya sarankan korang beli pasir yang ada perkataan clamping. Sebab apa? Pasir tu lebih jimat dan lebih bersih. Okey, katakanlah kucing korang buang najis dekat pasir clamping tu, so diorang punya najis akan bergumpal dengan pasir tersebut. Jadi korang boleh scoop saja bahagian yang kotor, bahagian yang rosak. Jadi bahagian-bahagian yang lain masih boleh digunakan. Jadi korang pun jimat, kucing pun happy. Okey guys, kalau korang tengok litter box pun ada pelbagai jenis juga. Untuk kucing yang pemula ataupun kitten, saya galakkan korang beli litter box yang terbuka. Sebab apa? Sebab bagi diorang train dulu, belajar dulu untuk pergi ke pasir, untuk buang najis mereka kat dalam pasir tu. Jadi bila diorang dah pandai ataupun diorang besar sikit, korang boleh tukar kepada litter box yang lebih tertutup ataupun yang kedap udara. Okey, berapa kali korang kena bersihkan najis kucing korang? Jawapannya ialah sekurang-kurangnya sehari sekali. Jangan biar 3 hari baru korang nak bersihkan. Walaupun kucing korang seekor, korang kena clean up setiap hari. Macam saya, lepas bangun tidur sebelum mandi tu, saya akan bersihkan dulu najis kucing saya. Jadi, over the weekend, saya akan bersihkan litter box tu dengan antiseptik untuk mengelakkan daripada virus ataupun penyakit-penyakit yang boleh berjangkit kepada kita dan juga terdedah bahaya kepada kucing-kucing kita. Korang tahu tak, kalau korang tak bersihkan litter box kucing korang boleh tantrum ataupun buat perangai ataupun moody. Jadi sebelum dia buat perangai untuk menunjukkan protes yang litter box dia penuh dengan najis, sebab kucing sebenarnya pembersih. Kucing tak suka kotor. Jadi dia akan pergi cari pot lain dekat rumah korang untuk buang najis dia. So sebelum korang kena cuci kat tempat yang lebih teruk, baiklah korang cuci litter box kucing korang setiap hari. Okey guys, apa perkara asas yang ketiga yang korang perlu tahu apabila korang dah memiliki kucing ialah korang kena buat vaksinasi ataupun vaksin. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi ni ialah untuk mencegah kucing korang daripada terkena penyakit ataupun virus, dan dia juga boleh meningkatkan antibody kucing korang. Kucing yang macam mana yang boleh buat vaksinasi ni? Kucing yang boleh buat vaksinasi ni ialah kucing yang sihat tubuh badan. Sekiranya kucing korang demam, sesema, tak sihat, ada kurap atau apa sebagainya, tak disarankan untuk buat vaksinasi. Korang disarankan untuk rawat dulu kucing korang sampai sihat, kemudian barulah boleh buat vaksinasi. Vaksinasi ni pula ada pelbagai jenis vaksin dekat luar sana. Jadi untuk maklumat lanjut, korang boleh rujuk doktor-doktor haiwan yang terdekat dengan korang. Berapa berat badan ideal untuk buat vaksinasi? Berat badan ideal untuk buat vaksin ialah sekitar 800 gram hingga 1 kilo. Okey, sekiranya kucing korang katakanlah dah ngam ni 1 kilo kan, tapi badan dia macam kurus kering sangat, macam tak ngam je, tengok BMI tu macam tak berapa ngam je kan dengan keberatan dia tu. Jadi kemungkinan besar doktor takkan proceed dengan vaksinasi. Jadi sebelum buat vaksin tu, doktor akan timbang berat badan kucing terlebih dahulu dan akan mengukur kadar BMI kucing. Okey, daripada umur berapa yang kucing boleh buat vaksinasi ni? Okey, kucing yang boleh buat vaksinasi ni sekitar umur 2 bulan dan ke atas. Okey guys, kalau korang baru je ambil kucing tu, korang disarankan untuk rehatkan kucing tu terlebih dahulu selama 2 minggu sebelum korang proceed buat vaksinasi. Berapa harga vaksinasi? Harga vaksinasi ni lebih kurang sekitar RM30 dan ke atas, bergantung kepada klinik-klinik yang menetapkan harga bayaran. Tapi kalau korang pergi dekat klinik yang government, mungkin boleh dapat lebih murah, sekitar RM20 lebih. Jadi korang boleh buat survey dulu dekat mana klinik yang korang nak buat vaksinasi kucing korang. Macam mana penjagaan kucing yang telah divaksin? Kucing yang telah divaksin tidak dibenarkan untuk mandi ataupun tidak dibenarkan untuk dibawa bersia-sia dekat luar sekurang-kurangnya selama seminggu. Korang kena kuarantin dulu kucing korang, jangan bagi mandi, jangan bawa jalan-jalan ke mana-mana selama seminggu. Sekiranya selepas 48 jam korang buat vaksinasi terhadap kucing korang ada simptom-simptom macam tak sihat, rasa murung ataupun nampak macam sakit,
korang disarankan untuk bawa jumpa doktor haiwan yang berdekatan dengan korang untuk semakkan lebih lanjut. Okey guys, sekian saja untuk video ini. 3 asas penjagaan kucing buat pemula ataupun yang newbie. Okey, sekiranya korang suka ataupun korang rasa video ni memberi manfaat kepada pecinta-pecinta kucing, terutamanya mereka di luar sana yang masih baru untuk memelihara kucing, jangan lupa like, subscribe dan tekan button loceng untuk mendapat notification tentang penjagaan kucing yang seterusnya. Okey guys, sehingga berjumpa lagi di next video, saya akan sharekan lebih banyak informasi dan tips-tips tentang kucing untuk dikongsikan dengan semua pecinta-pecinta kucing di luar sana. Semoga memberi manfaat dan korang lebih mengenali kucing korang.